Biasanya gitu. Kalau Salmah tu perempuan lah. Padahal Salmah ni orang lelaki-lelaki boleh pakai nama Salmah. Tak salah. Ummu Salamah tak salah. Malah orang Arab Khuzaimah itu bahasa Arab dan nama lelaki-lelaki. Serupalah Musailamah. Musailamah itu ialah lelaki-lelaki. Tapi orang kita dah faham asemah, pah, ya, la, kah. Itu semuanya perempuan tu. Pah, latifah, saripah. Itu asal itu untuk orang perempuan je. Fatimah, Hasmah, itu perempuan. Orang lelaki-lelaki pula Sahrudin, Badarudin, Sabarudin, tukang kasut, yang tu kita dah anggap sebagai lelaki-lelaki. Padahal dia juga boleh dipanggil sebagai orang perempuan. Tapi perbezaan kita dah dibuat begitu. Musailamah Al-Kazzab, dia Nabi masih hidup dan dia mengaku sebagai Nabi. Maka Nabi arahkan untuk dicari Musailamah di kampung dia di Yaman. Tetapi belum sempat arahan dikeluarkan untuk dihantar gerakkan memburu Musailamah, Rasulullah sudah pun wafat. Maka usaha untuk mencari Musailamah diteruskan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk mengelakkan daripada ramai lagi yang terpengaruh dengan Musailamah. Dan seorang lagi mengaku Nabi dan Rasulullah, namanya ialah Sujah. Sujah ni perempuan, Musailamah lelaki, dan Sujah perempuan. Sujah mengaku menjadi Nabi di Iraq, Musailamah mengaku Nabi di Yaman. Bila Abu Bakar menghantar tentera untuk mencari Musailamah, Musailamah berperang dengan tentera Abu Bakar. Diundurnya pada satu tempat. Kebetulan di tempat yang dia undur itu ialah tempat Sujah, si perempuan Nabi palsu. Sekarang dah bertemu dua Nabi palsu. Satu nama Musailamah, satu lagi nama Sujah. Akhirnya dua ni jatuh cinta. Sujah dengan Musailamah jatuh cinta dan akhirnya kahwin. Dua Nabi palsu kahwin. Ini sejarah ni tuan-tuan. Awal-awal orang yang mengaku Nabi. Dan bila kahwin, mereka berpakat dengan pengikut-pengikut mereka untuk berperang dengan Abu Bakar As-Siddiq. Dan Abu Bakar menghantar Khalid ibn Walid untuk menangkap Musailamah dan Sujah hidup-hidup. Maka berjayalah ditangkap. Bila sampai di satu perkampungan, ketika nak balik ke Madinah, mereka berehat di waktu malam, cuaca sangat dingin, sejuk. Maka mereka yang menahan Musailamah dan Sujah tadi bertanya kepada Khalid, apa nak buat tuan? Cuaca sejuk, macam mana dengan tahanan kita? Kata Khalid, bakar je lah bagi panas. Faham sahabat tadi? Bakar hamba Allah tu. Dibakar lah, mampuih dua Nabi palsu tu. Khalid kata, bakar lah bagi panas. Bakar kayu ke apa ke. Demo faham? Dibakarnya Musailamah. Tuan-tuan, eloklah tuan-tuan, silap arahan. Jadi tuan-tuan, akhirnya mati Musailamah Al-Kazzab dan Sujah, dua orang pengasas Nabi palsu yang paling awal dalam dunia. Kalau zaman Nabi pun sudah ada Musailamah 1400 tahun yang lepas, yang Nabi kata 30 orang je, agak-agak sekarang cukup ke belum tuan-tuan? Campur yang dikemensah ni rasa-rasa cukup dah. Yang herannya, siapa yang mengaku Nabi, semua ada pengikut. Macam kes yang berlaku di Mesir. Dia mengaku dia Nabi, dia mengaku dia Nabi, berceramah sana ceramah sini, aku Nabi, aku Nabi. Maka polis jabat agama tahan dia, hantar seorang alim untuk nasihat. Dalam sesi kaunseling nasihat, mana pula kamu tu Nabi, Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad, kamu siapa? Dia kata dia Nabi, Tuhan bagi wahyu. Tak ada maknanya Tuhan bagi wahyu, kamu ni merapu. Tak payahlah, kamu bukan Nabi, baliklah ke pangkal jalan. Orang alim ni cerdik. Sekarang macam inilah, kamu janganlah mengaku kamu Nabi, kamu mengaku Imam Mahdi. Kalau kamu mengaku Nabi, orang tak percaya. Tapi kalau mengaku Imam Mahdi, insya-Allah orang percaya. Mengaku Imam Mahdi tak berdosa, kata dia. Tapi mengaku Nabi, murtad kamu. Imam Mahdi ni kamu mengaku je lah.
Maka dia pun keluar daripada pusat tahanan pemulihan akidah. Dia pun start berdakwah balik. Aku Imam Mahdi, aku Imam Mahdi. Bila dia mengaku Imam Mahdi, orang tak datang lah. Biasalah Imam Mahdi, siapa-siapa boleh mengaku. Tambah dia pula nama Mahdi, kebetulan jadi imam masjid pula. Betul lah, Imam Mahdi, Imam Mahdi. Memanglah, siapa nak percaya pada dia? Akhirnya dia rasa bila tengok orang datang, kurang. Perhatian orang ramai pun kurang. Dia kata tak boleh jadi, aku kena mengaku Nabi balik. Besoknya dia buat pengumuman, aku Nabi, aku Nabi. Maka bila dibuat, ditangkap lagi sekali, diseret depan orang ramai. Ditangkap, dibubuh. Dalam dia nak diseret, nak dibawa ke penjara tu, dia bagi tahu pada anak-anak murid dia, sabar, itulah fitnah dan mihnah sebagai seorang Nabi, mesti kena seksa, kata dia. Nampak tak tuan-tuan? Dia kata udah jadi Nabi, sifat Nabi begitulah, kena seksa, kena tangkap, kena kurung. Itulah ujian sebagai seorang Nabi. Inilah nama dia tuan-tuan, gila. Gila. Jadi tuan-tuan, kalau dah campur dengan ayah di Mesir, campur di Kemensah, udah 4. Campur dengan ayah Pin, udah 5 dah. Belum lagi di Amerika, belum lagi di India, di Pakistan. Di Pakistan pun ada yang mengaku Nabi, di India mengaku Nabi, di Amerika mengaku Nabi. Rasa-rasa 30 ni cukup dah. Yang kita duk tunggu sekarang ni ialah Dajjal yang betul-betul. Yang Dajjal yang akan dibunuh oleh Nabi Allah Isa alaihissalam, yang matanya buta sebelah, dan sebelah tu pula matanya terkeluar, macam mata anggur yang terkeluar ke bawah. Di dahinya ditulis perkataan kafara, kufur, di dahinya, yang diberikan oleh Allah Ta'ala kekuasaan, dipinjamkan kekuasaan, boleh bergerak timur dan barat, dan semua tempat dia boleh jelajah, melainkan bumi Madinah dan Mekah. Yang tu saja yang belum berlaku. Bermula dalil yang menunjukkan atas yang demikian ialah sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya, an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumu as-sa'ah hatta yanba'itha dajjaluna kadzabuna qaribun min 30 kulluhum yaz'umu annahu Rasulullah. Diriwayatkan daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, sudah terang dah pada tuan-tuan, nama penuh Abdul Rahman bin Sakhrun, nama IC-nya Abdul Rahman bin Sakhrun, nama glamournya ialah Abu Hurairah. Tapi jarang orang kenal nama Abu Hurairah ni Abdul Rahman. Orang panggil dia Abu Hurairah. Nama penuhnya Abdul Rahman bin Sakhar. Menjadi khalifah di zaman Umar Al-Khattab dan meletak jawatan, menjadi gubernur di zaman Umar Al-Khattab dan meletak jawatan sebagai gubernur di zaman Uthman ibn Affan. Dan dia adalah sahabat Nabi yang pengsan beberapa kali bila dia membacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang golongan yang paling awal masuk neraka. Bila dia baca hadis tu setengah jalan, dia pengsan, menangis teresak-resak. Bila dah habis menangis, dia baca lagi hadis tu, dia menangis teresak-resak. Bila dah berhenti menangis, dia baca lagi hadis, teresak-resak lagi dia menangis. Dia tak boleh sambung hadis tu. Bila orang tanya, kenapa kamu teresak? Sebab aku takut jadi pada aku. Sebab Nabi kata ada 3 golongan paling awal masuk neraka. Yang pertamanya orang yang berperang pada jalan Allah, yang disangkanya mati syahid. Bila sampai di hari kiamat, Allah bongkar rahsianya, rupa-rupanya dia bukan berperang pada jalan Allah, sebaliknya dia berperang kerana nak nama. Yang kedua, manusia yang akan dihumban awal dalam neraka ialah manusia yang mengajar orang baca Quran, yang baca Quran. Maka Nabi kata, Allah kata, kamu bukan orang yang baca Quran. Kamu baca Quran supaya nak tunjuk suara kamu sedap, kamu pandai berlagu. Sekarang kamu masuk dalam neraka. Yang ketiganya ialah orang yang mengajar ilmu. Pengsan dia, menangis dia bila baca ni. Sebab kata Abu Hurairah, aku mengajar kamu ilmu, aku bimbang, kata Allah Ta'ala, orang ni masuk neraka sebab dia mengajar bukan kerana Allah, dia mengajar kerana nak dipuji orang, pandai bercakap,
pandai-pandai itu, pandai ini dan sebagainya. 3 golongan ni kena jaga sangat-sangat. Yang pertama orang yang berjihad, yang kedua orang yang baca Quran, dan yang ketiganya orang mengajar. Abu Hurairah ni dia hafal hadis beribu-ribu, dia mengajar orang beribu-ribu. Dia takut dia mengajar ni jadi salah niat. Mengajar ni kerana nak tunjuk dia pandai. Akhirnya dia menangis dan pingsan bila dia baca hadis Nabi SAW. Kata Abu Hurairah, tidaklah kiamat berlaku sehinggalah banyak dajjal yang bohong, hampir 30 orang. Semuanya mereka mendakwa diri mereka adalah Rasul. Kata Abu Isa, ini hadis adalah hasan dan lagi sahih. Dajjal yang bohong mengaku Nabi di dalam negeri Mesir. Ada setengah orang yang menjahil, mahu ia percaya apa-apa yang didakwa oleh seseorang itu atas dirinya menjadi Nabi.